الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran dan memasukkan kita ke dalam syurga, dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita hampir memasuki 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah, yang mana pada hari ini kita menyambut hari Arafah. Dan mudah-mudahan insya-Allah esok kita akan merayakan hari raya Aidil Adha, menunjukkan satu kegembiraan kepada kita umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, dan juga satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sukai, iaitu ibadat korban. Jadi sebagaimana yang kita semua maklum, pada hari ini kita berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah, hari yang merupakan rukun haji bagi mereka yang menunaikan ibadat haji, yang mana Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji-haji ni Arafah. Maka siapa-siapa yang menunaikan ataupun mengerjakan ibadat haji tetapi tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah haji dia. Jadi umat Islam yang mana ramai yang berkumpul di padang Arafah semata-mata untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat dia. Inna Allah yubahi bihimul malaikah. Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan para malaikat dia bila melihat ramai hamba-hambanya yang datang pada hari Arafah. Allah Ta'ala mengatakan ma arada haula, apa yang mereka inginkan.
ma'arada haula, mereka ni mari nak benda ni, mari kumpul ramai-ramai di pada Arafah. Nak apa? Tarjuna rahmatik, yang mana mereka datang mengharapkan rahmat daripadamu ya Allah. Yang mana para jemaah haji yang mereka berkumpul di pada Arafah, mereka berhimpun untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hari Arafah ni hari yang sangat besar, hari yang sangat hebat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan para mereka-mereka yang pergi ke Arafah untuk berpuasa, kerana hari Arafah merupakan hari raya bagi orang yang melakukan ibadat haji, dan juga tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu tengok hamba-hambanya datang dengan keadaan lapar. Allah yang mana melihat kesungguhan rintihan mereka kepada Allah, munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka berzikir kepada Allah, yang mana mereka bertasbih kepada Allah, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sebaik-baik hari untuk berdoa ialah hari Arafah. Hari yang baik untuk kita berdoa, khairul doa yaum Arafah, ialah hari Arafah. Yang mana tuan-tuan sekalian, hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu hari yang banyak dibebaskan hamba-hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah pada hari Arafah. Maka kalau kita lihat besarnya ganjaran dan juga fadilat-fadilat yang Nabi sebutkan kepada kita, yang mesti kita mengambil peluang, ialah pada hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan bagi orang yang tidak menunaikan haji, yang mana mereka dituntut ataupun disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah, pada hari inilah, alhamdulillah, yang mana ramai di kalangan kita yang berpuasa pada hari ini, alhamdulillah. Yang mana tuan-tuan sekalian, Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dahu, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu yaum Arafah, berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ayyukaffira as-sanata allati qablahu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa setahun sebelum, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa was-sanata allati ba'dah, dan setahun selepas tu, 2 tahun Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dan kata Al-Imam Al-Allamah Al-Munawi dalam kitab, dalam mentawdihkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sanah allati ba'dahu, ada 3 pandangan. Setahun selepas lagu mana yang Nabi sebut tadi itu? Yang mana yang pertama, annallah yahfazuhu min ay yadhnuba fiha, Allah Ta'ala jaga dia daripada dia melakukan perkara-perkara yang dosa. Allah Ta'ala jaga. Siapa yang puasa 1 hari pada hari Arafah, Allah Ta'ala pelihara dia, jaga dia daripada buat dosa setahun, tuan-tuan. Yang kedua, kata Al-Munawi, anna Allah yuqta minas sawab ma yakunu kaffaratan li dhunubiha, Allah Ta'ala memberikan pahala-pahala kepada dia, memberikan ganjaran pahala kepada dia yang menjadi kafarah kepada dosa-dosa yang dia buat.
Ni barangkali yang kedua, Allah beri pahala dan kafarah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, ayyukaffira haqiqatan walau waqa'a fiha. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita secara hakikat, ampun dosa walau waqa'a fiha, walaupun orang tadi tu terjebak dalam buat dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Yang ni dalam kitab Faidul Qadir, wallahu a'lam, ada 3 pandangan. Nak ceritanya bagaimana tuan-tuan sekalian, besarnya pahala orang yang berpuasa pada hari Arafah ni, kerana keagungan hari Arafah itu yang sangat hebat. Sehingga kalau kita lihat ayat yang diturunkan di Arafah, di antaranya ayat yang Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila dengar ayat ni, Sayyidina Umar dia tahu bahawasanya ajal Nabi semakin dekat. Orang tengok, orang dengar ayat ni, orang gembira. Tapi Sayyidina Umar bila dengar ayat ni, dia sedih, kerana dia tahu bahawasanya ajal Nabi SAW semakin dekat. Yang mana tuan-tuan sekalian, ada seorang Yahudi datang jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Yahudi ni mengatakan, dalam kitab kamu ni ada satu ayat yang mana kalau turun pada kami, kami sambut raya kalau dengar ayat tu. Kalau turun pada kami, maka Sayyidina Umar kata, aku tahu ayat tu, aku tahu ayat tu, ayat yang turun di Arafah. Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah turunkan ayat ni di Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam jadi sempurna. Yang mana Islam ni tuan-tuan sekalian telah jadi sempurna. Allah Ta'ala sempurnakan agama Islam. Tidak ada kurangnya agama Islam ini, dan tidak ada penambahan kepada agama Islam ini. Dah jadi molek dah, comel dah. Allah Ta'ala sempurnakan. Yang mana setiap Nabi-Nabi ni, setiap Nabi-Nabi ni yang mana membawa syariat-syariat, Rasul-Rasul bawa syariat. Maka Nabi SAW yang mana syariat Nabi, itulah Islam ni telah sempurna. Tidak mengikut syariat-syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kita mengikut syariat Nabi SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi ni telah sempurna. Maka Allah Ta'ala mengatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepada kamu rezeki kamu. Aku cukupkan kepada kamu nikmat aku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan pada kamu nikmat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakumul islam madina, dan Allah Ta'ala redha, aku redha Islam ni agama kamu. Ni dia besarnya ayat ni tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala redha kepada agama Islam. Wa raditu lakumul islam madina, yang mana agama lain ditolak, yang diterima, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan, inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah Ta'ala ni agama Islam. Kita kena yakin bahawasanya agama yang benar, agama yang hak, iaitulah agama Islam. Dan Nabi-Nabi, para Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka membawa agama Islam daripada dulu sampai sekarang. Zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya membawa agama Islam. Jadi besarnya tuan-tuan sekalian ayat ni. Nak ceritanya tentang bagaimana hari Arafah tadi tu, sehingga orang Yahudi mengatakan, kami kalau turun ayat ni pada kami raya, beraya kami. Ni dia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita lihat dalam ayat ini, antaranya Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum, akmaltu dan juga atmamtu. Akmaltu, aku sempurnakan. Atmamtu pun maksud lebih kurang, aku cukupkan, aku sempurnakan. Apa beza di antara dua ni?
Apa beza di antara akmaltu dengan atmamtu? Beza dia tuan-tuan sekalian, akmaltu lakum ni Allah Ta'ala sempurnakan agama Islam yang tak ada terima dah, kurang dah tambah, tak ada dah, sempurna. Tapi bila mana Allah Ta'ala cakap atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan pada kamu nikmat aku, yang mana nikmat Allah Ta'ala ni boleh bertambah lagi, boleh bertambah lagi. Nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ni boleh bertambah lagi. Dan setiap kali kita mencukupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Semakin kita cukupkan agama Allah, kita ikut agama Allah Ta'ala secara sempurna, secara seluruhnya, secara syamil, Allah Ta'ala akan berikan, tambahkan nikmatnya kepada kita. Ni dia, ni kaitan antara dua kalimah ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila mana kita ikut Islam, kita ikut jalan yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni, macam-macam nikmat Allah Ta'ala berikan pada kita, macam-macam. Kalau kita lihat bagaimana kenikmatan bila kita duduk dalam agama Allah Ta'ala ni, kita patuh pada agama Allah, macam-macam nikmat Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan kesempurnaan nikmat itu tuan-tuan sekalian, tamamun ni'mah, sempurnanya nikmat tadi tu bila mana, iaitulah kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dakhala ilal jannah, dan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mana sempurnanya nikmat tadi tu. Nikmat-nikmat lain banyak dah kita boleh ni, tapi nikmat yang paling besar tuan-tuan sekalian, bila mana kita ikut agama Islam ini, iaitulah kita selamat daripada api neraka dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, syaitan pada hari Arafah ni juga Nabi sebut bagaimana mereka menjadi lebih hina, menjadi lebih kecil, menjadi lebih kerdil. Kerana apa? Kerana mereka melihat bagaimana pada hari ini, hari Arafah ni, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Sampai syaitan jadi hina, sehingga Nabi SAW ketawa, Nabi senyum. Sahabat tanya, adhakallahu sinnak, moga Allah Ta'ala memberikan senyuman, ketawakan kamu wahai Nabi. Suka tengok Nabi senyum tuan-tuan sekalian. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah senyum ni? Kan? Bila Nabi cerita tentang Arafah, maka Nabi bagi tahu, pada hari ini aku tengok syaitan yang mana dia menaburkan tanah di atas kepala dia, merasa sedih bila lihat bagaimana Allah Ta'ala mengampunkan hamba-hambanya pada hari Arafah. Nabi tersenyum tengok syaitan tadi itu. Ini dia, rasa hinanya mereka pada hari Arafah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, yang mana kita pada hari ini berada dalam 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Dan hari ini 9 Zulhijjah dan esok 10 Zulhijjah, kemuncak yang mana amal ibadat yang Allah Ta'ala suka kepada kita. Yang Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan ahabul a'mal ilallah, yang mana tidak ada hari, ma min ayyamin al-a'malu salihatu ahabu ilallah, tidak ada hari-hari yang amalan salih padanya, fiha ahabu ilallah, ya Allah Ta'ala sangat kasih dan sayang, min hazil ayyam, yakni ayyamil ashar, daripada hari-hari ini, iaitulah 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Mana hari yang mana tuan-tuan sekalian, kita berada pada 10 hari yang terbaik, 10 hari yang digandakan amalan kita, 10 hari yang Allah Ta'ala berikan ganjaran, dan 10 hari yang Allah Ta'ala suka amalan yang kita buat pada 10 hari ini. Nabi sebut ni, ma min ayyami al-a'malu salih ahabbu ila Allah, tidak ada hari-hari amalan salih yang Allah Ta'ala suka melainkan pada hari ini, 10 hari ini. Sehingga sahabat terkejut, sahabat terkejut kerana sahabat tahu amalan yang mulia, amalan yang hebat, iaitulah jihad fi sabilillah. Sahabat Nabi bila Nabi sebut macam tu, dia tahu, ya Rasulullah,
Walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah. Kerana jihad fi sabilillah ni pahala dia besar. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan sekalian, yang mana darah dia tadi tu yang akan menjadi harum kasturi, wangi darah dia. Jasad dia tak dimamah bumi, orang yang mati syahid, dan duduk dalam syurga, yang mana diberikan ganjaran macam-macam kelebihan orang yang mati syahid oleh Allah Ta'ala. Sehingga sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah, maka Nabi kata walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, melainkan Nabi kata laki-laki yang keluar dengan harta dia, yang keluar dengan diri dia, falam yarji' min zalika syai', dan dia tak balik-baliklah selepas daripada itu. Maknanya dia keluar dalam keadaan berjihad tadi itu dengan jiwa dia, dengan nyawa dia, dengan harta yang dia ada, kemudian dia tak baliklah lepas pada itu. Yang ni tak boleh lawan tuan-tuan sekalian. Ini amalan yang hebat, mati syahid fisabilillah. Tapi kalau dia tak mati syahid, tuan-tuan sekalian, ni Nabi sebut 10 hari ini yang kita berada ni, amalan soleh yang kita buat lebih baik, lebih Allah Ta'ala suka daripada jihad fisabilillah tadi. Ini kelebihan. Kenapa? Kerana dalam 10 hari ini terdapat macam-macam amalan. Terdapat macam-macam amalan yang ada dalam 10 hari ini. Yang diantaranya puasa, diantaranya semayang, antaranya apa lagi? Ibadat haji. Dalam haji ni banyak pula. Adanya tawaf, adanya sa'i, adanya Arafah, hari Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian adanya mabit di Muzdalifah. Kemudian ada melata jamrah, Jamratul Kubra, Jamratul Wusta, Jamratul Ula. Dan kemuncaknya pada esok hari, iaitulah hari raya korban, hari raya haji, iaitulah ibadat, ibadat korban yang Allah Ta'ala sangat suka. Hari yang mana kita tumpahkan darah binatang itu satu perkara amalan yang Allah Ta'ala sangat-sangat suka. Allah Ta'ala sangat suka iraqatud dam, menumpahkan darah pada hari raya, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah bila kita sebut tentang ibadat korban ini, yang mana tarikh korban itu sendiri menceritakan pada kita bagaimana pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni 10 hari ni tuan-tuan sekalian, kita dekatkan diri kepada Allah. Batu besar hari-hari ni kan. Lepas habis 10 hari ni pula, hari ke-10 hari tasyrik pula, sambung hari tasyrik, ada lagi 11, 12, 13. Dan hari tasyrik ni pula Nabi larang kita puasa. Larang kita puasa. Kenapa? Hari yang mana hari raya bagi kita, hari raya bagi kita, dan hari makan minum, yaum aklin wa syurbin, hari makan minum kita, dan hari untuk kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa? Nak ingat kepada Allah. Itulah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut macam-macam tentang Arafah, tentang tasyrik sebagainya, ibadat semua ni suruh kita ingat pada Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, wadhkurullah, ingatlah kamu pada Allah Ta'ala pada hari-hari ma'dudah yang telah ditentukan. Fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullah inda masy'aril haram, bila kamu bertolak ke Arafah, fadhkurullah, ingatlah Allah di masy'aril haram. Suruh ingat Allah Ta'ala, suruh kita besarkan Allah Ta'ala. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, besarkan Allah Ta'ala, banyakkan bertakbir. Lagi-lagilah kita masuk yang mana daripada subuh tadi, imam takbir dah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, takbir muqayyad lepas daripada semayang. Kemudian takbir mutlak, mana-mana tempat kita boleh takbir. Bila-bila buat kereta kita takbir kan, bila-bila nak pergi masjid boleh takbir, bila-bila nak pergi ambil anak boleh takbir, takbir belaka. Dalam rumah boleh takbir, takbir belaka. Kenapa? Kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan-tuan sekalian, yang mana kita lihat peristiwa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS ini, yang sinonim dengan ibadat korban. Tiap-tiap tahun kita sambut korban ini, nak suruh kita ingat tentang peristiwa yang berlaku kepada Abul Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi, itulah Nabi Ibrahim AS.
Tiap-tiap tahun tuan-tuan sekalian nak ingat ni Nabi Ibrahim ni. Dah khutbah tiap-tiap tahun akan cerita, wajib cerita pasal Nabi Ibrahim, wajib cerita. Nak suruh kita ni ingat bagaimana cerita Nabi Ibrahim AS, Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Dan dia juga merupakan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi Ibrahim ni dia terus terang dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani dia menyampaikan ajaran Allah, tak takut. Walaupun yang menentang dia raja, yang menentang dia raja Namruz, raja kita panggil apa, raja yang memerintah dunia. Tuan-tuan sekalian, ada 4 raja yang kekuasaan dia besar, daripada timur sampai ke barat. Ada 4 raja, malakani, mu'minani wa malakani, yang tak beriman kepada Allah. 2 raja yang beriman, 2 raja tak beriman. 2 raja yang beriman iaitulah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain. Ini 2 raja yang beriman. Pemerintahan dia langit daripada timur ke barat. Dan 2 raja yang tak beriman iaitulah Namruz dan juga Bukhtunasar. Jadi tuan-tuan bayang, hak Nabi Ibrahim ni lawan siapa dia? Raja dunia, bukan sebarang barang, tuan-tuan. Namruz ni kuasa dia besar. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ni berani dia, kan? Berani dia menyampaikan ajaran Islam. Sehingga akhir sekali tuan-tuan sekalian, dia dihalau daripada rumah. Ayah dia sendiri halau dia. Ayah dia buat berhala, sembah berhala. Dia duk pujuk ayah dia, ya wahai ayah, ya abati, masuklah agama Islam, peluklah agama ni, peluklah agama yang hanif ini. Sehingga ayah dia tak terima, halau dia daripada rumah. Kemudian bila mana Nabi Ibrahim ni tuan-tuan sekalian tengok berhala-berhala yang ada ni, kan, dipecahkan berhala-berhala ni, apa yang berlaku? Dihukum dengan dibakar sehingga hangus. Dikumpulkan api yang marak, tuan-tuan sekalian, nak dibakarnya Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Ta'ala yang mana ringkas cerita, Allah Ta'ala bagi tahu kepada api tadi, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu sejuk pada Nabi Ibrahim AS. Dan lepas itu tuan-tuan sekalian, tak habis lagi ujian Nabi Ibrahim ni, yang mana sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dia kali ni, bagaimana pengorbanan dia nak tengok betul tak dia sayang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tengok tadi tu macam-macam ujian dah, tapi yang ni tuan-tuan sekalian, yang mana Allah Ta'ala nak tengok bagaimana patuhnya Nabi Ibrahim AS ini. Patuh ke tidak pada Allah. Dan bukan Nabi Ibrahim saja, bahkan Nabi Ismail juga, 2 beranak ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni, nak tengok bagaimana 2 orang ni patuh ke tak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tuan-tuan sekalian, di Mekah ketika itu tidak ada penduduk, hanya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, isterinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Allah perintahkan mereka supaya bina sebuah rumah, dan mereka tak tanya tujuan diarahkan bina rumah. Mereka patuh dengan perintah Allah, bina Baitullah tu, bina rumah Allah. Mereka minta supaya Allah Ta'ala menerima apa yang mereka buat tu saja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Ini yang kita baca sokmo. Setiap kali amalan yang kita buat, tuan-tuan sekalian, kita kena doa macam doa ni, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, ya Allah terimalah amalan kami, Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS buat Kaabah, buat rumah Allah. Setiap kali buat amalan, minta Allah Ta'ala terima. Ini dia. Jadi yang mana mereka buat rumah tadi, rumah Allah, tidak ada orang yang kunjung rumah Allah ketika itu. Tak ada orang kunjung rumah Allah, tapi Allah Ta'ala suruh buat juga, buat rumah Allah. Yang mana tuan-tuan sekalian, kita yang hidup dalam keadaan manusia, yang sudah ramai dan dalam keadaan ajaran yang sudah begitu jelas, dalil-dalil banyak ada di hadapan kita ni, malangnya kita membuat amal tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS tadi tu, bila mana buat amalan, minta Allah Ta'ala terima amalan mereka.
Sekiranya dia bersalah dalam mengerjakan amalan itu, mereka mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Rabbana waj'alna muslimain laka, wahai Tuhan kami, jadilah kami ni berdua orang yang Islam kerana-Mu. Ni dia. Minta doa lagi pada Allah. Yang mana tuan-tuan sekalian? Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini Allah Ta'ala perintahkan mereka supaya apa? Menyerah diri, yang mana tunduk kepada Allah Ta'ala, dan mereka minta tadi itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami berdua ni orang Islam kerana-Mu ya Allah. Apa maksud Islam? Islam ni tuan-tuan sekalian, al-qiyadu ila Allah, kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak serah diri lagu mana? Nak serah diri lagu mana? Kita lihat bagaimana tuan-tuan sekalian istiqamahnya Nabi Ibrahim AS, yang mana dia ikut Islam dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bukan saja dia bina Kaabah tuan-tuan sekalian, akan tetapi dalam soal menyembelih anak sendiri, dalam menyembelih anak sendiri, bila mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih Ismail AS kan, bila mana Allah Ta'ala mengatakan dalam Quranul Karim, yang mana Nabi Ibrahim ni minta anak tuan-tuan sekalian, fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami berikan berita gembira dapat anak yang penyabar, halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila mana anak ni dewasa dah, besar dah anak ni, umur 13 tahun dah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim ni tahu anak dia ni kalau dia sembelih anak dia tuan-tuan sekalian, yang dia tahu anak dia akan terima, tapi dia nak tanya dengan anak dia tadi tu, dia tak nak sembelih dalam keadaan mengejut dan sebagainya. Dia tanya anak dia, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, aku lihat dalam mimpi aku ni, inni ara fil manam anni, aku ni akan sembelihmu, ayah akan sembelihmu wahai Ibrahim, wahai Ismail, apa pandangan kamu? Tuan-tuan sekalian, tengok lagu mana kedua anak beranak ni yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ayah dia bagi tahu gitu, apa jawapan dia? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah, buat saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Tuan-tuan sekalian, tengok, buat saja apa yang Allah Ta'ala suruh, satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan tengok aku ni orang yang sabar. Allahu Akbar. Tengok bagaimana pengorbanan tu tuan-tuan sekalian. Ini pengorbanan yang hebat. Seorang ayah tadi yang mana diuji macam-macam, sehingga sampai tahap Allah nak tengok dia patuh tak pada Allah Ta'ala. Tengok, aku suruh mu sembelih anakmu, nak sembelih ke tak? Tanya anak dia kata apa? Wahai ayah, buat je lah. Ni dia. Nabi Ibrahim tahu anak dia akan suruh juga, tapi nak tengok lagu mana pandangan anak dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, falamma aslama wa tallahu lil jabin, bila mana kedua-duanya dibaringkan, bila mana Nabi Ibrahim baringkan anak dia tadi, dia menyerah pada Allah, baringkan anak dia ke atas tanah nak sembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil Ibrahim, kami panggil dia, yang mana Nabi nak sembelih dan anak dia tuan-tuan sekalian, nak sembelih dah ni, letak dah pisau dia tekak dia ni, nak sembelih. Turun orang malaikat bagi tahu, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, ini dia, kau telah membenarkan mimpimu. Yang mana Allah Ta'ala gantikan wa fadainahu bi dzibhin azim, Allah Ta'ala gantikan dengan satu korban, satu binatang yang sangat besar tuan-tuan sekalian. Ganti kepada apa? Sebagai ganti dia telah melaksanakan arahan Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala tengok betul ke tak dilaksanakan arahan Allah. Allah Ta'ala gantikan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ganti. Sebab itulah kita lihat tuan-tuan sekalian, yang mana kita pada hari ini nak tengok bagaimana kita ni patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala suruh kita tuan-tuan sekalian, kita buat ke tak buat? Tu nak tanya tu je. Bila mana Allah suruh kita buat ke tak buat? Nabi Ibrahim bila mana Allah Ta'ala suruh dia buat terus. Tak ada kata sebulan lagi lah kita sembelih kan, bagi tubik dengan anak lu,
jalan-jalan kan, mandi kolam contoh kan, pergi jalan pergi apa ya bahasa kan, healing dulu kan, tak ada tuan sekalian. Terus laksana ke arahan Allah Ta'ala. Terus tanya anak dia, pandangan lagu mana? Batu kita ni tuan-tuan sekalian, bila mana adanya arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak tengok kita ni ikut tak ikut arahan Allah, patuh ke tak patuh pada arahan Allah. Bukan kata suruh sembelih tuan-tuan sekalian, suruh potong tangan. Itu pun zalim. Hukuman Islam ni zalim. Ramai mana yang cakap macam ni? Bila mana Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima nakala min Allah. Pencuri laki dan pencuri perempuan, potong tangan dia, kedua tangan dia, potong tangan dia. Sebagai apa? Sebagai nakala min Allah, sebagai satu cegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai mana yang potong tangan ni zalim. Ramai mana? Ini bukan suruh potong tangan, ni sembelih tuan-tuan sekalian, sembelih. Kan? Mana kata zalim Allah, suruh Nabi Ibrahim sembelih anak. Apa tak kata kita juga? Nak tengok bagaimana kita patuh tak patuh pada arahan Allah. Yang mana tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tahu bagaimana keadaan hamba-hambanya tadi dalam bab jenayat. Dalam bab kita panggil apa? Jenayat ni tuan-tuan sekalian, dalam kita hidup dalam keadaan manusia pada hari ini, manusia yang bukan semuanya orang-orang yang soleh. Di sana ada manusia-manusia yang fasik, yang rosak dan sebagainya. Dan kita bukan dalam masyarakat malaikat, bukan kita ni, bukan semua malaikat, bukan semua manusia ni golongan malaikat, tidak. Dan bukan semuanya macam golongan syaitan, tidak. Kita masyarakat manusia, kan? Kita masyarakat manusia yang mana ada yang soleh, ada yang tak soleh, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi Allah Ta'ala tahu ada kalangan-kalangan orang yang soleh ni, bila mana Allah Ta'ala bagi tahu qala Allah, qala Rasul, qala ulama, dia pun dengar betul-betul tu. Dia pun betul, dia ikut benda Allah Ta'ala suruh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ada jenis golongan lagi tuan-tuan sekalian, bila mana bagi tahu qala Allah, qala Rasul, qala ulama, dia tak dengar. Hak ni lah yang mana Allah Ta'ala nak beri hukuman pada dia. Supaya apa? Dia ingat, mudah-mudahan dengan dia mendapat hukuman tadi, dia ingat pada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah hukuman Allah Ta'ala ni tak kena dua kali, dah kena atas dunia sekali, tak kenalah di akhirat tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana hukum hudud yang ada dan sebagainya ini ada 7 saja, tak banyak kan? Tapi ramai mana yang ramai mana yang kita panggil apa, yang patuh dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal pelaksanaan tu kita lain, kita patuh tak patuh dulu, kan? Dengar bila mana Allah Ta'ala suruh buat benda itu, kita patuh tak patuh dulu tuan-tuan sekalian. Dan sudah tentu pelaksanaan dia payah, bukan senang. Cerita bab ni panjang lah, bukan senang. Suatu zaman Nabi SAW tidak ada orang, tidak ada saksi yang melihat benda tu, yang orang buat zina, tak ada. Yang ada ni mari jumpa Nabi, ngaku pada Nabi SAW dia buat zina, ni ramai. Hak tengok kenapa saksi di antara nak hukum orang yang zina tadi tu, hukum rejam, hukum kena sebat tuan-tuan sekalian, kena ada saksi yang tengok dia buat zina tadi tu. Dan saksi ni ada syarat-syarat dia, beriman dan sebagainya. Bukan senang juga. Tapi nak lihat bagaimana adanya pelaksanaan itu. Ini kita lihat bagaimana patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim AS tadi tuan-tuan sekalian, dia tidak pernah kita panggil apa, kata zalimnya Allah, tak ada. Kan? Bila Allah Ta'ala suruh dia sembelih anak sendiri, tapi dia tahu ini perintah Allah. Nabi Ismail pun kata ni tak ada kata zalimnya Allah suruh ayah aku sembelih aku, tak ada. Dia tahu ni perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena yakin, kita kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita serah diri kepada Allah, patuh perintah Allah. Inilah makna kita Islam, inilah makna kita Muslim. Maknanya apa? Kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan sekalian yang kita nak bila kita sama menyambut peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini.
supaya kita ingat dalam diri kita bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh mereka ini. Pengorbanan yang sangat besar, tuan-tuan sekalian, yang seharusnya seorang ayah pada hari ini kena tiru macam Nabi Ibrahim AS. Ayah hari ini kena tiru macam Nabi Ibrahim AS. Seorang anak pada hari ini kena tiru macam Nabi Ismail AS. Dan seorang mak pada hari ini kena tiru macam Hajar AS. Kena tiru. Tiga-tiga orang ni, tuan-tuan sekalian, walaupun namanya nama tiga orang ni, tetapi simbolik dia semua orang-orang yang ada hari ni, ayah, mak, anak, tiga-tiga ni kena contohi tiga orang ni. Nabi Ibrahim AS, ayah patuh perintah Allah. Nabi Ismail, ayah patuh perintah Allah. Hajar, isteri Nabi, mak pada Nabi Ismail, patuh perintah Allah. Bila mana Nabi Ibrahim letakkan Hajar di tempat biwadin ghairi zuz'in, satu tempat yang tidak ada tanam-tanaman, tak ada benda, Mekah ketika itu. Yang mana Hajar tanya, tuan-tuan sekalian, Allahu amaraka bihadza, adakah Allah Taala suruh membuat benda ni wahai Ibrahim, wahai suami aku? Nabi berkata, ya, Allah Taala suruh buat macam ni. Maka dia kata apa? La yudayyani Allahu abadan, Allah sekali-kali tidak akan sia-siakan aku. Ni dia yakin pada Allah. Tuan-tuan bayang seorang mak dengan anak duduk di tempat yang tak ada benda, tak ada benda, tanaman pun tak ada, orang pun tak ada, suami pun nak tinggal dia tak ada, dorang saja. Lagu mana agak-agak mak yang ada pada hari ini, seorang isteri agak mampu tak lagu tu? Ujian yang besar, tuan-tuan sekalian, pengorbanan dia. Tapi kerana Allah Taala suruh, dia ikut saja. Sehingga kita tengok bagaimana Hajar tadi tu, yang mana tuan-tuan sekalian, dia sa'i Safa Marwah. Sa'i Safa Marwah, cari air, cari bila mana anak dia menangis, cari makanan, cari minuman yang boleh nak berikan kepada anak dia. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana pengorbanan seorang isteri tadi tu, yang mana seorang mak, tuan-tuan sekalian, cari untuk anak dia. Panjat bukit, turun bukit, panjat bukit, turun bukit, dalam keadaan kita panggil apa, batu-batu, dalam keadaan yang tanah ketik-ketak rata. Jauh dengan kita hari ni, tuan-tuan sekalian, jauh. Hari ni kalau tuan-tuan pergi sa'i Safa Marwah, sejuk, tuan-tuan sekalian, sejuk kan. Itu pun tak tahan sejuk sangat ni. Sejuk sangat. Yang mana tuan-tuan sekalian, balik dari sa'i tu letih lah kita, sakit lutut lah kan. Ada tu jumpa ustaz, saya tak nak sa'i boleh? Minta tak nak sa'i, ada juga kan, jumpa kita bawa orang bawa umrah, ustaz nak berhenti apa, nak berhenti tak lagak sa'i, tawaf penat dah. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Ini Hajar ni bukan zaman macam kita ni, dia ulang-alik dalam keadaan tak ada benda, tuan-tuan sekalian, bukit, semata-mata bukit. Kita ada sikit ni je ujian, tak mampu dah nak lawan. Ni nak cerita pengorbanan yang hebat kan. Seorang mak tadi tu pengorbanan yang sangat hebat, yang mesti pada hari ini kita contohi ibu yang macam ini, pengorbanan dia, tuan-tuan sekalian. Seorang anak pun tadi yang mana patuh perintah Allah, ayah patuh perintah Allah, dan kedua-duanya patuh perintah Allah. Bila mana buat Kaabah, buat Baitullah, tuan-tuan sekalian, yang mana kita lihat mereka ni saling tolong menolong di antara satu sama lain. Tolong menolong yang mana, tuan-tuan sekalian, yang inilah yang kita nak pada hari ni. Seorang ayah dan seorang anak ni, tuan-tuan sekalian, dia mesti buat kepada kebaikan. Ayah bila mari masjid sebagai contoh, ajak anak sekali mari masjid. Ni buat benda kebaikan. Tengok Nabi Ismail tak tinggal, Nabi tak tinggal Nabi Ismail, ajak anak buat sekali. Betul lah, kita tengok orang dulu, tuan-tuan sekalian, orang dulu ni bagaimana berjayanya mereka, bagaimana lahirnya ulama-ulama dulu. Ayah-ayah mereka bawa mari masjid, bawa mari datang masjid kan. Mana daripada kecil lagi dididik dah untuk mari datang masjid dan duduk dalam masjid dengar kuliah agama. Akhir sekali jadi ulama, jadi tok imam, jadi tok bilal, jadi ulama, boleh mengajar, tuan-tuan sekalian, pada mari masjid ya, tuan-tuan sekalian. Ni nak cerita hebatnya orang dulu kan. Hari ni, tuan-tuan sekalian, sebahagian kita ni
Ayah bagus dah, mak bagus dah, mari masjid. Anak duduk rumah main game. Kan? Anak duduk rumah main game. Duduk rumah tengok TV, tengok drama, tengok Korea, tengok Jepun. Itulah kerja dia. Ajak anak kita datang masjid. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana pentingnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan anak kita, tuan-tuan sekalian. Ini yang mesej yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, Nabi Ismail kepada kita, nak tunjukkan bagaimana pentingnya satu keluarga ni, tuan-tuan sekalian, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Dan semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, yang mana kita insya-Allah akan menyambut hari korban pada esok hari, jadi hamba tak nak panjangkanlah kuliah pada malam ini, sekadar untuk kita mengisi masa yang ada untuk kita sama-sama mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang mana kita kena ingat, ibadat korban ini merupakan ibadat untuk kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak agungkan syiar Allah. Ini syiar Allah, syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Taala. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu di antara tanda orang tu ada takwa dalam hati dia. Jadi esok hari itu tuan-tuan sekalian, yang mana kita sama-samalah bangun malam, hidupkan malam kita, kemudian sembahyang subuh berjemaah, kita bertakbir kepada Allah Taala, kemudian datang sembahyang raya, kemudian dengar khutbah raya, dan kita laksanakan ibadat korban tadi tu dengan penuh ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan yang mana setiap yang kita buat ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan bagi orang yang masuk korban ni, tuan-tuan sekalian, tengoklah korban kita tu, tengok korban kita. Jangan pula pergi serah ketua imam, tukar sembelih, ustaz apalah, serah pada ustaz Abu Wakil dah, ustaz. Kita duduk dalam kereta lekong pasal panah, contohnya. Kan, sedap tu lekong. Tunggu orang siap meleh, tunggu orang siap bagi daging, dia mari. Jangan begitu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana Nabi bagi tahu kepada Fatimah. Bagi tahu kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi, bangun. Wahai Fatimah, bangun. Pergi kepada korbanmu. Tengok pada korbanmu. Tengok pada korbanmu, yang mana Nabi kata apa? Fa inna awwala qitrati dam, setiap titisan darah yang titisan darah yang pertama yang mengalir daripada korbanmu tadi itu akan diampunkan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya, tuan-tuan sekalian. Nabi suruh Fatimah tadi tengok korban dia. Pergi tengok korban. Jangan pula duduk relax. Kita tengok korban kita tu. Kenal pasti mana korban kita. Ada setengah tu tak kenal lagi korban dia. Kan? Hak mana korban hamba? Ada 10 ekor, mana se? Kenal pasti korban kita yang mana. Kan? Katalah kita korban nombor 1. Nombor 1 ni kita. Orang panggil, penganjur panggil, korban pertama ni nama fulan-fulan, kita pun mari tengok. Yang dak wakil meleh lagi, dak wakil niat lagi, wakil macam tu, wakil. Kemudian tengok sembelihan kita. Ingat Nabi sebut tadi bagaimana titisan darah yang tumpah tadi, tuan-tuan sekalian, akan mengampunkan dosa-dosa kita telah lalu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala ibadat korban kita, ibadat korban yang ikhlas pada Allah Ta'ala, yang mana dalam ayat idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Cerita anak Nabi Adam tu, bila mana dua-dua tu bawa ibadat korban, kan, Allah Ta'ala terima salah satu saja. Kenapa? Satu tadi tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu lagi tak ikhlas kerana Allah. Jadi mudah-mudahan kita ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadat korban kita ni. Dan mudah-mudahan kita semua ni, tuan-tuan sekalian, kita doakan moga-moga Allah telah himpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi, para salihin, para syuhada dan orang yang soleh dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah.